Hello guys, ya terima kasih kepada semua yang terus menyokong channel ini, yaitu Wells Official Channel. Tentunya sesuatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. So guys, pada video kali ini saya ingin membincangkan tentang satu isu yang begitu panas sekali yang telah dibincangkan oleh YouTuber Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara lain. So isu yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan isu YouTuber mukbang bernama Ketiap. So guys, rentetan dengan seorang YouTuber Ketiap yang sehingga sekarang belum lagi mengupload video yang terbaru, yaitu daripada tahun lepas, maka ianya telah menimbulkan pelbagai teori konspirasi kepada golongan-golongan ataupun pendukung-pendukung teori konspirasi di YouTube ini. Mungkin bagi mereka yang pertama kali mendengar ataupun melihat kepada teori-teori yang telah diberikan oleh para pendukung teori konspirasi ini, mungkin mereka akan terima bulat-bulat tentang apa yang telah disampaikan oleh mereka. Lebih-lebih lagi cara penyampaian kepada pendukung teori konspirasi ini adalah begitu meyakinkan sekali sehingga mungkin mempengaruhi pemikiran mereka. Tetapi mereka tidak sedar sebenarnya setiap teori konspirasi itu terdapat beberapa kelompangan yang akan saya jelaskan pada hari ini. Tahukah anda dari mana teori konspirasi itu boleh muncul? Teori konspirasi itu boleh muncul adalah melalui analisis yang begitu melampau oleh para pendukung teori konspirasi melalui video-video tersebut. Walhal sebenarnya terdapat beberapa kelompangan yang mungkin sebenarnya mereka sedar tetapi mereka buat-buat tidak tahu. So itu adalah pandangan saya. Lagi-lagi dalam video tersebut, yaitu video Ketiap, adalah sesuatu yang misteri, yang mana Ketiap hanya menunjukkan pada bahagian mulutnya sementara bahagian hidungnya telah ditutup. So disebabkan itulah yang menguatkan lagi teori ataupun pendukung teori konspirasi ini. Okey, rata-rata komentar ataupun netizen telah memberikan satu andaian yang menyatakan bahawa adalah amat mustahil untuk Ketiap menghabiskan makanan siput tersebut dalam kuantiti yang begitu banyak tanpa perlu meminum air. Tetapi sejauh manakah keyakinan anda bahawa Ketiap sebenarnya tidak meminumi air? Itu persoalan saya yang pertama. Sedangkan jika kita lihat video-videonya tersebut, terdapat banyak cut. So bagi saya mungkin ini sudah boleh mematikan teori-teori yang lain. Lebih menggemparkan lagi yang mana Ketiap telah mengupload satu videonya yang terakhir yang begitu sangat misteri dan menimbulkan satu persoalan sehingga banyak pendukung teori konspirasi ini memberikan satu andaian yang menggambarkan itu adalah diri Ketiap, yang mana Ketiap sekarang berada dalam keadaan terseksa ataupun mungkin dalam keadaan yang wajar untuk diselamatkan. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin jelaskan bahawa Ketiap ini dia telah join YouTube pada 11 Mac 2018, yang mana video pertamanya telah diupload pada 24 April 2018, iaitu 45 hari selepas membuat channel YouTube tersebut. Total kesemua video yang telah diupload oleh Ketiap sebenarnya 31 dan satu itu telah dipadam dan sekarang hanya ada 30 saja. So guys, tanpa kita membuang masa lagi, jom kita tengok apakah teori-teori yang telah diberikan oleh para pendukung teori konspirasi ini dan jawapan-jawapan daripada setiap teori konspirasi tersebut. Alright, so tengok sampai habis. Pertama, teori SOS, iaitu pada perkataan dan berdasarkan pada urutan makanan. Akronim SOS adalah salah satu perkataan singkat yang digunakan bertujuan untuk meminta pertolongan ketika kita berada dalam keadaan bahaya ataupun tersesat. Nama penuh daripada singkatan ini adalah Save Our Soul. Perkataan SOS ini pertama kali digunakan oleh pemerintah Jerman pada 1 April 1905. Okey, dalam isu Ketiap, banyak yang menyatakan bahawa sebenarnya dia sedang meminta tolong. Para pendukung teori konspirasi menyatakan bahawa perkataan SOS ini jelas dapat dilihat melalui ayat ini, yang mana melalui ayat ini jika dibaca kapitalnya saja kecuali huruf T, maka ianya menjadi SOS. Tetapi
bagi saya ini adalah salah satu tabiat penulisan Cat Yap, yang mana jika kita lihat mana-mana videonya, dia suka ataupun cenderung menggunakan perkataan-perkataan seumpama ini, yaitu huruf besar dan huruf kecil sebagai salah satu penekanan ataupun salah satu gaya penulisannya. Oke guys, salah satu contoh yang kita boleh ambil dalam menolak teori ini adalah berkenaan dengan penulisan-penulisan Cat Yap yang lain seperti berikut. Oke guys, yang ini kita dapat lihat yang mana di situ terdapat kecenderungan Cat Yap menggunakan huruf besar O dan huruf kecil O. Bagi saya, Cat Yap ini dia seolah-olah memberikan penekanan ataupun memberitahukan kita bahwa makanan itu adalah sangat sedap. Bahkan jika teori konspirasi ini ingin terus memaksa menggabungkan semua huruf kapital tersebut, yang terjadi sebenarnya ialah TSOS dan bukannya SOS. Kedua, pendukung teori konspirasi juga mengatakan bahwa SOS juga dapat dilihat melalui penamaan dan penyusunan makanan seafood seperti dalam gambar ini. Oke guys, coba kita tengok gambar ini. Bagi Anda, manakah yang lebih menonjol? Bagi saya, ayat yang paling menonjol dalam gambar ini ialah berwarna hitam. Jika betul-betul Cat Yap ingin meminta gambaran SOS, kenapa dia tidak hitamkan sahaja semua tulisan yang di depan itu? Coba Anda renungkan. Selain itu, jika kita lihat keseluruhan video Cat Yap, kebanyakan sotong diletakkan berada pada posisi tengah. Jika pendukung teori konspirasi ini masih terus memaksa dan terus memaksa, kita boleh lihat gambar yang lain dan cuba gabungkan. Pasti yang terjadi ialah seperti ini. So guys, itu adalah jawapan kepada teori yang pertama. Kedua ialah I love seafood so much. So guys, melalui ayat ini juga terdapat teori konspirasi yang mana para pendukung teori konspirasi menyatakan bahawa maksud di sebalik ayat tersebut jika digabungkan kapitalnya akan menjadi seperti ini, I lose up food so much, yang bermaksud saya telah kehilangan makanan yang begitu banyak. Tapi saya tidak pasti sama ada teori konspirasi sedar ataupun tidak bahawa awal huruf L seperti yang saya tunjuk ini adalah huruf kecil dan bukannya huruf besar, yang mana jika kita lihat fonts huruf L ini adalah sama dengan yang ini. Jadi jika kita lihat baris ini, apabila semua huruf besar itu digabungkan, sepatutnya yang terjadi adalah seperti berikut. Teori ketiga ialah teori emoji yang menggambarkan ketakutan. Bagi pendukung teori konspirasi menyatakan bahawa penggunaan emoji tersebut adalah sebagai simbol yang bertujuan untuk memberitahu orang ramai bahawa Cat Yap itu sedang berada dalam ketakutan. Ini mungkin bagi saya untuk menguatkan lagi teori pendukung konspirasi lantaran dengan video-video Cat Yap yang seakan-akan rasa terseksa, kononnya dipaksa makan dengan kuantiti yang begitu banyak sekali. Namun bagi saya, penggunaan emoji tersebut adalah atas tujuan yang bersahaja, yang mana dia berasa sangat teruja dan mungkin sedikit gelisah jika dia tidak dapat menghabiskan 10 jenis seafood dalam video yang dia tunjukkan itu. Kerana bagi saya, Cat Yap sebenarnya berpegang kepada satu prinsip yang mana dia tidak ingin membohongi dirinya sendiri dan perlu menghabiskannya semua makanan yang ada di hadapannya. Seperti mana yang kita lihat, mana-mana video yang dia telah upload, semua seafood yang dimakan adalah habis. Atau bagi saya, penggunaan emoji tersebut adalah sekadar clickbait. Clickbait adalah sebuah teknik dari membuat sebuah tajuk yang menarik. Fenomena clickbait telah banyak beredar di media sosial. Banyak membuat konten yang menggunakan clickbait untuk menarik pembaca ataupun netizen yang pada akhirnya mengklik tajuk unik tersebut kerana tertarik dan rasa ingin membacanya. Okay, the next theory ialah teori tanduk iblis. Okay guys, cuba kita perhatikan gambar ini ya guys. Justru perkara inilah yang telah diketengahkan oleh pendukung teori konspirasi yang tercinta dan beranggapan bahawa lambang tentakel sotong tersebut adalah seperti bentuk tanduk iblis.
Biasanya, golongan-golongan pemegang teori konspirasi selalu mengaitkan simbol-simbol Illuminati seumpama ini. Bagi saya, teori ini adalah sangat lemah. Sebenarnya, ia adalah berkaitan dengan nilai estetika sesuatu gambar dan posisi dalam pengambilan video tersebut. Dalam gambar tersebut, kamera adalah menghadap tepat ke hadapan. Justru, tidak mengherankan jika gambar tentakel tersebut nampak seperti tanduk. Okey, sekiranya ia diambil dari tepi, perkara tersebut akan mengurangkan nilai estetika gambar sotong tersebut. Dan apabila dia meletakkan ke depan pula, maka ini akan menutupi mangkuk tersebut serta makanan yang ada di depannya, iaitu ikan. Justru itu adalah alasan kenapa Ketiap menyusun seumpama itu agar semua makanan yang dimakannya kelihatan lebih jelas. Teori yang seterusnya iaitu teori memakai pakaian pendek. Banyak pendukung teori konspirasi menyatakan bahawa Ketiap sengaja menggunakan baju lengan pendek pada video tersebut kerana untuk menunjukkan kesan lebam pada tangannya akibat dipukul. YouTuber konspirasi berkata kononnya Ketiap selalu memakai pakaian lengan panjang pada video-video sebelumnya. Untuk teori ini, saya berani katakan bahawa sesiapa YouTuber yang mengeluarkan statement bahawa Ketiap selalu memakai pakaian panjang bererti dia adalah seseorang yang hanya copy-paste maklumat daripada orang lain tanpa analisis terlebih dahulu. Atau mungkin mereka sudah tahu tapi sengaja buat tidak tahu kerana ingin mempertahankan teori konspirasi mereka. Anda sendiri boleh melihat pada video-video yang telah dimuat naik oleh Ketiap. Antaranya ialah video ketiga, kelima, keenam, kesembilan dan ke-13. Dalam 5 video ini, dia telah menggunakan baju lengan pendek. Lagi satu, saya yakin apabila betul dia diculik, saya yakin penculik tersebut akan memastikan bahawa lebam tersebut tidak dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini juga, Ketiap ada memberikan penjelasan bahawa itu adalah kesan daripada matahari. Okay guys, untuk aspek kesan daripada matahari, actually benda ni tidak mustahil boleh berlaku, dan jika anda ingin mengetahui lebih lanjut, anda boleh cari dekat Google. Seterusnya iaitu teori Morse Code. Banyak orang beranggapan bahawa saat Ketiap mengetuk tangan pada jari itu menunjukkan bahawa dia sedang meminta pertolongan. Namun Ketiap menjelaskan bahawa itu sama sekali bukan Morse Code. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu apakah benda tersebut. Dia mengetuk ke jari itu adalah sekadar rawak sahaja. Untuk pengetahuan, kod Morse adalah sistem yang mewakili huruf, angka dan tanda baca menggunakan isyarat yang dikodkan. Morse Code dicipta oleh Samuel dan Alfred pada tahun 1835. Tapi bagi saya, itu adalah kebiasaan bagi setiap orang. Untuk Ketiap, dia mengetuk kerana mungkin dia sudah berasa haus dan merasakan untuk minum air. Lagipun, jika kita tengok selepas dia mengetuk-ngetuk pada mangkuk tersebut, videonya telah di-cut. Maksudnya, waktu itu dia pergi minum air. Teori seterusnya iaitu teori tajuk video I Am Alive. Setelah beberapa lama Ketiap tidak mengupload video dan secara tiba-tiba dia menulis tajuk pada videonya iaitu I Am Alive pada videonya yang ke-27. Ketiap sebenarnya menggunakan tajuk video tersebut rentetan daripada banyak komen-komen daripada YouTuber ataupun netizen yang begitu curiga tentang keberadaannya sejak mendiamkan diri dan videonya terhenti beberapa bulan. Lagi-lagi video Ketiap yang sebelumnya dia telah mengambil makanan yang begitu berlebihan sehingga ramai yang beranggapan bahawa dia sudah mati. Biasanya Ketiap akan mengupload satu video dalam sebulan, tetapi kali ini adalah berbeza dan tajuk yang dia guna pula adalah berbeza. Namun, tanggapan kepada pendukung teori konspirasi adalah amat melampau. Teori konspirasi mengandaikan bahawa tajuk I Am Alive tersebut adalah bermaksud 911, yang mana I merujuk kepada huruf nombor 9 dan A pula merujuk kepada nombor 1. Jika digabungkan ketiga-tiga, maka jadilah 911. Untuk informasi, 911 merujuk kepada nombor darurat bagi sesetengah negara seperti Amerika Syarikat. Kononnya Ketiap menggunakan kod tersebut untuk meminta pertolongan. Tapi kalau itu yang dimaksudkan olehnya,
Kenapa dia tidak menulis seperti ini? Agar kelihatan lebih jelas. Lagi satu, adakah benar tempat tinggal Ketiap menggunakan kod darurat tersebut? Teori seterusnya iaitu teori luka pada bibir. Rata-rata netizen dan pendukung teori konspirasi percaya bahawa luka pada bibir Ketiap itu kesan daripada dipukul. Namun Ketiap ada memberikan penjelasan bahawa luka di bibir itu ialah herpes. Gejala herpes di bibir dan mulut biasanya muncul pada sekitar 1 hingga 3 minggu setelah dijangkiti virus. Gejala ini sebenarnya biasa dihadapi oleh sesetengah orang yang mana terdapat kemerah-merahan pada mulut ataupun bibir tersebut. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan penyakit ini, kita boleh cari di Google. Selain itu, kita juga boleh melihat mana-mana video yang pernah diupload oleh Ketiap sendiri yang mana sememangnya dia kerap ataupun cenderung untuk mendapat jenis penyakit ini. Lagi satu, jika kita fikir logik, adakah itu adalah merupakan kesan daripada tumbukan manusia?